suara Nabi elok tuan-tuan. Suara Nabi sangat elok. Ibnu Abbas berkata, kanat qiraatun nabiyyi rubbama yasma'uha man fil hujurati wa huwa fil bait. Bacaan Nabi kadang-kadang didengari oleh orang yang berada di perkarangan, di perkarangan rumahnya, sedangkan baginda berada di dalam rumah. Maknanya apa? Maknanya kadang-kadang Nabi baca kuat sehingga didengar sampai keluar rumah. Suara Rasulullah tu didengari sampai keluar rumah. Dan kebanyakannya tuan-tuan, riwayat banyak menyebut memang Nabi baca Quran kuat. Pernah seorang isteri Nabi ditanya, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran? Adakah Nabi baca dalam keadaan yang kuat, nyaring, ataupun Nabi baca dalam keadaan perlahan? Maka isteri Rasulullah tak dijawab, kedua-duanya Nabi buat tuan-tuan. Ada masa Nabi baca kuat, ada masa Nabi baca perlahan. Maka dia pun mengucap memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah melapangkan urusan agamanya. Maksudnya apa melapangkan urusan agama? Maksudnya kita boleh pilih, mana tidak terikat pada satu keadaan. Tidak kata kalau nak baca Quran wajib kena baca kuat. Tidak baca Quran kena baca perlahan, tak boleh baca kuat. Dah. Mana boleh pilih, melapangkan, maksudnya memudahkan urusan agama. Ataupun pada orang lah. Maknanya kalau kita baca kuat Al-Quran pun dikira ikut sunnah Nabi, kalau baca perlahan pun diikut sunnah Nabi. Dua-dua tu sunnah Nabi bagus. Nabi ada masa baca kuat, ada masa Nabi baca perlahan. Bukti Nabi baca kuat tuan-tuan, nyaring bacaan Rasulullah ni, kita baca hadis bagaimana kisah Abu Jahal mencuri dengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Abu Jahal, dia marah pada Rasulullah tuan-tuan, dia benci kepada Rasulullah, sangat-sangat anti Rasulullah tuan-tuan. Tapi malam-malam dia pergi dekat dengan rumah Rasulullah. Sebab apa? Sebab tak dengar bacaan Al-Quran Rasulullah. Tu dia tuan-tuan. Marah-marah juga, tapi dia tak boleh duk dengar lagu-lagu Arab jahiliah tuan-tuan, duk dengar muzik, tapi tak boleh lawan bacaan Nabi lagi tuan-tuan. Jadi Abu Jahal di siang harinya marah kepada Rasulullah, dan dia menceritakan kepada pengikut-pengikut dia macam-macam tentang Nabi. Tapi malam dia pergi tunggu tepi rumah Nabi tuan-tuan. Nabi bangun tahajud baca Quran, nak baca Quran dia pergi tunggu. Sebab apa? Sebab nak dengar. Nabi baca di dalam rumah, Abu Jahal dengar di luar rumah, di perkarangan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ceritanya gelap tuan-tuan. Cerita dulunya gelap. Malam tak nampak apa tuan-tuan, tak nampak. Jadi Abu Jahal dia ingat dia seorang je, dia pergi tuan-tuan. Jadi bila dia start, dia duduk kat rumah Nabi, bila start Nabi baca Quran, dia dengar. Dan dia tak boleh balik tuan-tuan. Selagi Nabi tak selesai baca Quran, selagi tu dia tak boleh bangun tuan-tuan. Duduk situ terpukau dah. Kita terpukau. Tak lagi tuan-tuan. Selagi tak habis tak lagi tuan-tuan. Tak habis hayat macam orang maya kulit kan. Maya kulit kan, hak jenis berangi kan. Selagi tak habis tak balik tuan-tuan. Subuh dia tunggu. Tak. Angi. Main angi dah. Maya kulit, main noro. Tak. Tak habis tu tak balik. Siapa orang tutup panggung baru dia boleh balik. Dah. Ni Abu Jahal tak boleh balik tuan-tuan. Dengar saja baca Al-Quran Nabi tak boleh balik dia tuan-tuan. Tunggu situ. Tunggu. Bila tunggu dah lama, Nabi baca Quran lama, Nabi tahajudnya lama tuan-tuan. Nabi tahajudnya lama, dekat dengan subuh dah. Baru Nabi berhenti. Nabi berhenti dekat dengan subuh, maka cerahlah matahari tu. Kat cerah, tak tadi gelap. Dia masa dia mula-mula sampai tadi rumah Rasulullah, gelap tuan-tuan. Lepas tu dia dekat dengan pagi tu, naik fajar kan, nak masuk subuh tu, dah semakin cerah. Lalu Nabi berhenti, dia bangun nak balik. Bila dia bangun nak balik tuan-tuan, tiba-tiba bertembung. Rupa-rupa bukan dia seorang ada duduk situ tuan-tuan. Ada dua orang lagi pemuka kafir Mekah pada waktu tu. Saya tak ingat nama dia. Sama ada Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal pasti, seorang dua orang lagi.
Abu Lahab kata silap saya. Ada juga duduk situ, duduk dengar Nabi baca Quran. Bila bertembung di situ tuan-tuan, bertembung, dia kata kita buat kerja bahaya ni, dia kata ni bahaya ni. Kita duduk situ kan nak buah Muhammad tak betul, dia kata. Malam-malam kita duduk main dengar dia baca Quran. Maka start pada badan ni kita tak boleh mari lagi, dia kata. Jangan siapa-siapa datang lagi. Dengar Muhammad baca Quran. Dan pada waktu itu tuan-tuan, dia mengikat janji sumpah 3 orang tadi tuan-tuan. Bersumpah 3 orang tadi, berjanji tak akan mari dah lepas ni. Ni malam terakhir ni. Oh, kalau anak buah kita tahu nyayo kita, dia kata. Berat kita kena kalau anak buah kita tahu. Kita duk kata Muhammad tak betul. Tiba-tiba kita mari dengar dia baca Quran tuan-tuan. Macam mana tu? Maka mereka pun berjanji dah 3 orang tadi. Mereka berjanji tuan-tuan. Berjanji apa? Berjanji tak akan datang lagi. Ikat perjanjian Maulid tuan-tuan, bersumpah atas nama Allah tak akan datang lagi. Keesokannya tuan-tuan, Abu Jahal pula tuan-tuan. Dia kata tak apa dah, 2 orang tetap mari dah. Dia seorang yang mari tuan-tuan. Dengar tuan-tuan. Nabi malam yang kedua tu dia pergi tunggu sampai habis dekat dengan Syirah. Abu Jahal nak balik, terserempak. Rupa-rupa 3 orang tak ada berlaku tuan-tuan. Ada berlaku 3 orang tadi tuan-tuan. Dan peristiwa ini berlaku 3 malam tuan-tuan. Malam kedua berjanji pula tak akan datang. Malam yang ketiga ada berlaku 3 tu tuan-tuan. Akhir sekali malam ketiga tu dia janji betul-betul. Tak boleh dah. Mulai malam ni malam last yang kita mari ni. Malam last. Lepas 3 malam tu baru dia orang tak datang. Cerita tadi kita nak kaitkan dengan hadis. Hadis tadi tuan-tuan, bacaan Nabi yang pertama kuat. Betul tak? Kita boleh ambil faham maklum daripada hadis ni. Yang pertama, bacaan Nabi tu kuat tuan-tuan, sehingga didengar oleh orang yang berada di perkarangan ataupun di luar rumah Nabi SAW. Yang kedua, kita nak kait dengan hadis tadi, wa kana nabiyyukum hasanal wajhi wa hasanal saut. Suara Nabi, rupa parah Nabi tu elok merdu, suara Nabi merdu. Ni orang yang mendengar bacaan Rasulullah, dia tak boleh pergi mana-mana, dia kena duduk situ, kena dengar sampai habis tuan-tuan. Maksudnya tak puas dengar. Tu mudah bahasanya tak. Bahasa mudah kita kata tak puas dengar. Ulang ayat yang sama pun tak puas dengar juga tuan-tuan. Yang pertama, keindahan Al-Quran tu sendiri. Yang kedua, keindahan suara Rasulullah